السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين ثم أما بعد. InsyaAllah sahabat-sahabat dan jemaah sekalian, kita masuk pada perbincangan tajuk yang seterusnya, adab-adab bekerja pada kitab Anugerah Allah Subhanahu wa taala dan adab-adab Islam yang dikarangkan ia oleh Al-Syekh Al-Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah taala. Baik. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Pekerjaan merupakan suatu ibadah. Pekerjaan merupakan suatu ibadah. Juga ianya suatu perjuangan, serta salah satu daripada jalan rezeki yang halal. Itu mukaddimahnya. Yang pertamanya kita kena faham pekerjaan dengan maksud pekerjaan hak kita buat. Salah satunya yang kita buat kerana nak mencukupkan nafkah kita. Nafkah ni ada terhutang dia. Yang pertama, nafkah diri masing-masing. Nafkah ni biasa orang sebut bab rumah tangga je tau. Sebenarnya sebelum berumah tangga tu nafkah dah. Nafkah apa? Nafkah diri sendiri, dengan maksud wajib dia usaha untuk mencukupkan keperluan nafkah diri dia. Maknanya kalau seorang tu besar dah, dewasa dah, ada kedrak untuk bekerja dah, maka dia berusaha untuk menanggung diri dia sendiri, bukan mengharapkan kepada kedua ibu bapa dia. Bukan mengharapkan kedua ibu bapa dia. Bila seorang telah meningkat remaja, boleh usaha sendiri, maka usaha dia itu untuk menafkahkan dirinya sendiri. Cuma kitanya kebanyakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, dak menafkahkan diri sendiri lagi umur belah-belah ni. Sehingga sekurang-kurang 17 tahun Malaysia ni biasanya tak SPM. Kenapa? Kerana masih berada dalam bidang pekerjaan. Sebab tu di sana ada pendapat kata orang yang jenis belajar agama dibolehkan untuk menerima zakat atas jalan yang pertama kata fi sabilillah, kerana menuntut ilmu itu fi sabilillah. Yang kedua, atas jalan ada juga yang menyebut atas jalan miskin. Miskin ikut mana? Miskin dia tu dalam keadaan dia terhalang untuk mencari rezeki kerana dia duduk dalam medan belajar. Tu pendapat-pendapat lah, perbincangan sikit maknanya. Nak royaknya, sebelum daripada nafkah keluarga tu, seorang Muslim perlu menafkahkan diri dia sendiri, tidak menyusahkan orang yang menjaga dia, kedua bapanya. Kalau sebab tu jemaah sekalian, kalau semua pakat belajar bab nafkah ni,
comel masyarakat kita. Maknanya dia tahu, dia wajib bekerja untuk mencukup keperluan diri dia sendiri. Tidak hanya nganga mulut tunggu mak ayah dia suak sahaja. Bila siapa satu peringkat umur yang wajib atas diri dia. Jadi seorang Muslim, terutama lelaki, akan sibuk keluar semua setiap hari. Kerana utama nak cukup nafkah diri. Tidak menyusahkan mak ayah masing-masing. Kemudian barulah bila berkeluarga, bila beristeri, berkahwin, nafkah isteri pula. Lepas ada anak, tambah anak, maka nafkah isteri, nafkah diri, nafkah diri sendiri, nafkah isteri dan nafkah anak. Maka bertambah-tambah pula lah selepasnya. Maka pekerjaan ni, kerja buat tu adalah suatu ibadah. Ibadah apa? Ibadah hak umum, bukan ibadah hak khusus. Ibadah hak umum. Apa sahaja amalan yang kita buat untuk menanggung diri kita sendiri daripada hasil pekerjaan tersebut, maka ia merupakan suatu ibadah. Kenapa jadi ibadah? Kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya yang suruh untuk cari rezeki. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tu cerita hari Jumaat, tapi ayatnya ada ayat tu fas'au ila dzikrillah. Maka gilah bertebagang cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada arahan Allah Taala, selagi mana pekerjaan itu luluh pada syarak, mengikut yang Allah Taala suruh, maka jadi suatu ibadah. Boleh jadi satu maksiat tak? Boleh jadi suatu maksiat kalau pekerjaan itu pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena perhati tengok. Yang pertama, kena usaha kerja untuk mencukupkan nafkah diri kita, keluarga kita. Yang kedua, kerja tu kena perhalusi pula. Adakah kerja yang dibenarkan pada syarak? Kadang kerja tu dibenar pada syarak, jalan cara pekerjaan pula tak dibenar pada syarak. Contoh dia, perniagaan. Syarak benar tak niaga? Benar, syarak win niaga. Nabi pun niaga sallallahu alaihi wasallam. Cara niaga pula tak betul. Kadang cara niaga betul dah, jual beli biasa, cara betul, jual beli biasa. Barang niaga tak betul. Jual benda-benda yang ditegah pada syarak, tak betul pula. Kadang comel dah sehingga ke barang niaga pula betul, barang niaga pun hak luluh pada syarak. Cara memperagakan barang niaga pula dak kena. Banyak hak bab rezeki ni. Sebab tu bab rezeki ni antara benda hak disoal kan. Dia kena perhalusi belaka. Contoh benda bab memperagakan tadi tu. Seorang tu dia jual ubat kuruh. Jual luluh pada syarak. Ubat kuruh boleh jual? Boleh jual. Tak boleh jual pada syarak. Dengan bahan-bahan yang baik yang diluluh pada syarak. Cara mengiklankan pula. Tak kena situ. Iklan guna orang puang secara berlebih-lebihan. Menayang-nayang orang perempuan dengan seksi, dengan tidak bentuk aurat dan sebagainya. Ni kena sebut orang puang ada. Orang lelaki jarang ni. Jual ubat kuruh lepas tu tayang gambar perempuan jarang. Sebenarnya sekarang ni akhir zaman ni orang perempuan lah yang banyak meruntuhkan maruah perempuan sendiri. Betul tak? Orang lelaki jarang. Orang lelaki ada honor kan, orang lelaki dia tengok. Tapi yang menjualnya, yang mengiklankan ni siapa dia? Orang puang sendiri. Jadi kalaulah ada di kalangan isteri kita, adik-adik kita yang terlibat, kita khabar molek lah. Biar berpada-pada. Biar berpada-pada. Supaya apa? Supaya rezeki tu jadi berkat, jadi halal, jadi tayyiban. Bukan setakat nak halal, nak tayyiban. Supaya jadi betul-betul ibadah. Supaya jadi betul-betul ibadah. Tidak menjebakkan jadi nikmah rezeki itu. Rezeki sepatutnya nikmat, jadi nikmah. Nikmah ni hak sebalik daripada nikmat, yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala kerana ada maksiat pada rezeki tersebut. Kadang-kadang isu masyarakat ialah dia tidak memahami. Asal atas jalan cari rezeki cukup nafkah keluarga, kira ibadah. Boleh hutang sebut Alhamdulillah lalu. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala. Tapi jalan perniagaan banyak tak betul. Maka tak boleh lagi tu.
Patutnya malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengucapkan perkataan alhamdulillah. Kenapa? Perkara kita buat tu ada maksiat di dalamnya. Contoh-contohnya banyaklah jemaah sekalian. Yang kedua, pekerjaan juga adalah suatu perjuangan. Perjuangan terutama seorang ayah keluar pagi balik petang. Keluar petang balik malam, keluar malam balik pagi. Macam-macam jenis perjuangan mencari rezeki ni, macam-macam jenis kerja tau. Keluar hari ni balik seminggu, orang ke laut bot besar. Keluar pagi balik petang, orang naik fiber tau. Dan bermacam contoh. Keluar garik balik subuh, orang candak sutong tau. Rezeki belaka. Yang penting atas jalan hak betul dan tidak menyebabkan melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni Ustaz Azhar cerita kan Masjid Surga. Dia kata dia kenal ada seorang tu, hamba Allah Taala tu. Dia bukan jual ikan. Dia jual kapal. Bot dia tu ada berpuluh-puluh buah. Kapal bukan bot. Mana Ustaz Azhar pesang malam tu. Molek-molek ada, mari dengar. Majlis ilmu, mari masjid sembahyang jemaah. Dia Ustaz kata mana? Dah kita dengan khisi je naik fiber tinggal Jumaat. Wal iyazabillahi min zalik. Tak gitulah sepatutnya. Jadi satu perjuangan. Ada orang kerja dia tu perjuangan kecil, biasa-biasa je. Contohlah orang jabat. Orang jabat ada tekanan kau, tapi relax sikit pada orang jenis kerja tengah panas. Besar lagi perjuangan. Dengan letih, dengan peluhnya dan sebagainya, dengan bahaya dan sebagainya. Maka setiap perjuangan itu makin berat perjuangannya, makin besar pahalanya pada bab jalan saya rezeki. Bukan Allah Ta'ala nilai pahala tu atas gaji yang boleh. Kadang orang kerja sekuun sembang peluh, letih, perjuangan dia besar, tapi gaji dia kecil daripada orang kerja selesa. Tapi Allah Ta'ala nilai melalui susahnya perjuangan tersebut. Maka besarlah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana nak membetulkan, mencukupkan keperluan hidup dia, tak boleh nyusah kepada orang lain. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ilmu kemasyarakatan ni, salah satu Nabi marah ialah orang yang suka meminta-minta. Berlawanan dengan orang suka minta-minta tu benda orang yang suka memberi. Makna orang suka beri ni mana? Maknanya dia ni orang kuat usaha. Bila dia kuat usaha, maka dia memperoleh benda untuk beri ke orang. Hak ni Nabi puji. Dan Nabi marah orang yang sangat suka meminta-minta. Disebutkan yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan yang di atas Nabi buat umpama lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Kita faham lalu dah tak? Tangan hok duk atas lebih baik daripada tangan hok duk bawah. Maka jadilah usahalah kita untuk jadi tangan hok duk atas. Dok banyak sikit jemaah sekalian. Dok banyak maka beri sikit usaha. Dok mampu nak beri, beri banyak, beri sikit. Kerana perangai kita beri sikit ketika mana ada sikit tu menyebabkan kita akan tetap memberi ketika mana dapat banyak. Kata ulama, orang yang susah nak beri ketika mana dia ada sikit, lebih susah dia nak beri ketika mana dia ada banyak. Maka perangai memberi ni, hadiah, sedekah, sumbangan kena mula daripada kita ada sikit lagi. Cara beri sikit tahu. Ada 10 riyal boleh sehari. 10% kita tabung surah. Surah mungkin tak apa nak nilai 10%. Dah sebab memang kecil nak kan ni. Tapi di sisi Allah Taala pengorbanan kita daripada 10 riyal. Maka besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan berasa hati kalau surah buka tabung, sekalian asal kira ya, kira sebulan lagi. Okey, masa dia dah. Nak kira sekalian biasa orang kupur dulu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana besarnya korban kita 10% tu dan ikhlas niat kita, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak nampak besar tu, kat anak mati lagi nampak, kemudian dalam di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Orang hak sedekah nak mati tu nampak dah jemaah sekalian. Kan ada sahabat Nabi kan, dia nak mati lela tu dia sebut, alangkah baiknya kalau aku beri, alangkah kebaiknya kalau aku beri semua. Atau gitulah perkataan dia. Ketika mana nazak dia tu. Maka lepas pada dia meninggal, sahabat ni, saya dah ingat nama.
Nabi mari ziarah. Isteri dia kata, wahai Rasulullah, nak tanya. Kerana Nabi Allah Ta'ala buka futuh ilmu pengetahuan. Walaupun Nabi tak ada bersama dengan si mati tu. Apa maksud suami aku kata sekian ni? Maka Nabi kata dalam bab sedekah, suami menyesal beri roti itu separuh daripada sebuku roti kepada orang hak lapar. Kerana bila dia nak mati tu, dia nampak pahala daripada setengah buku roti. Maka dia kata, alangkah baik kalau aku beri sebuku tu. Ini besar lagi pahala. Namanya nak cerita-cerita gini sebenarnya untuk membina keyakinan kita. Untuk akhirnya menyebabkan kita rengang nak beri. Akhirnya mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta salah satu daripada jalan rezeki yang halal. Rezeki halal ni besar perjuangannya berbanding rezeki hak haram. Sebab jalan hak haram ni kebiasaannya molek mudah pada hak halal. Tak jalan hak haram. Tapi kerana nak ke hak halal kita berkorban, maka itulah satu perjuangan yang besar. Supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Hadis yang saya bacakan tadi lah, yadul ulia khairum min yadis sufla. Kemudian Nabi sambung hadis saya baca itu, ini selingan nota sini. Wabda biman ta'ul, dan mulakanlah kamu memberi itu daripada kaum keluarga kamu. Kita ada benda nak beri, start dengan anak-beranak kita dulu. Kemudian orang terdekat kita daripada jiran tangga, kaum kerabat kita. Sebelum kita perluah kepada orang-orang yang lain. Tengok kepada adik-beradik kita dulu. Dulu mungkin susah sikit nak sapa. Hari ni senang je. Ada duit sikit, berasa nak beri hadiah orang, tengok adik-beradik kita, siapa hak layak boleh, hak lebih perlu boleh. Maka kita transfer je BT tu. Transfer ikut bank je, senang. Barang mudah lah ni. Wa khairus sadaqati an zahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah ialah ketika mana kamu sedang dalam kesenangan. Tengah senang, itu sebaik-baik sedekah. Sebab apa? Kadang-kadang bila susah baru nak beri sedekah. Sebab apa? Nak mengarap hak lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, balasan daripada sedekah. Masa tengah kaya tu berasa kedeku. Bila susah dah, habis kaya, hilang kaya, baru berasa nak beri. Maka nak beri itu dalam keadaan pergi pula. Dan kemudiannya akan berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih parah lagi. Waliyazbillah. Berkira-kira ke mana? Kita beri contoh sumbangan 10 riyal, kita pun tunggu daripada Allah Taala. Mananya ya Allah mu janjikan nak balas. Ini bukan satu perkara yang baik daripada seorang hamba kepada tuang dia. Jadi ikhlaskan. Wa man yasta'fif yu'affahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Ini suruhan untuk bekerja. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi saksilah atas usaha kita tu. Dan antara adab-adab bekerja adalah yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ni benda jemaah sekalian tahu lah ke tak? Tawakal tu maknanya serah. Cuma tahap tawakal kita masing-masing ini berbeza-beza, bergantung kepada faham dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya tahu, semua akan jawab Allah Taala beri rezeki, bukan kerja kita tu beri rezeki. Semua kita akan beriman itu. Menjawab begitu. Tapi macam mana peramalannya, berdasarkan kepada keyakinan kita terhadap konsep tersebut. Tawakal ni bila jemaah sekalian serah pada Allah Taala ni, serah ni sebelum buat sesuatu, sebelum buat usaha tawakal, semasa buat usaha tawakal, selepas buat usaha tawakal. Ini tawakal ni semua.
Sebab masuk tawakal tu benda serah pada Allah Taala. Dululah kita masa cakap-cakap, tapi tak boleh hukum cakap ni orang panggil percakapan awam. Lepas usaha kita tawakal pada Allah Taala. Betul tak ayat tu? Betul lah pada cara cakap awam. Yang sebetulnya tawakal tu maksudnya serah. Jadi takkan masa usaha tu kita tak serah. Maknanya kita gantung diri kita ke? Tak. Jadi tawakal tu sebenarnya pada setiap masa semua keadaan. Sebelum, semasa, selepas. Cuma biasanya penyerahan tu lebih kuat lepas mana kita sesar awak satu. Surah Allah Ta'ala lah. Masa kita buat ni, kita serah dah juga. Bukan mesti dengan kudrat kita pun masa kita usaha tu. Jadi tawakal tu sepenuhnya lah yang sebenarnya. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu cerita, Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan anak murid kesayangan dia, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Duk berdiskusi lah pasal konsep tawakal. Imam Malik kata tawakal sepenuh tawakal. Imam Syafi'i kata tawakal berserta usaha, bersekaligus dengan usaha. Maka berpisahlah. Dalam perjalanan balik Imam Syafi'i tu jumpa orang yang memerlukan pertolongan, perlu khidmat, perlu orang untuk tolong kerja. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tolong. Bila tolong kerja tu, maka dapat upah atau dapat hadiah daripada orang tersebut. Upah berupa makanan. Maka Imam Syafi'i boleh juga sengih dah nak pergi jumpa Imam Malik. Nak bukti dia. Nak khabar ke guru aku ni, tengok ni. Usaha ni, tawakal ni berserta usaha, dapat rezeki. Tawakal berserta usaha, dapat rezeki makanan ni. Maka ngadak kepada Imam Malik, berilah makan sama tu. Dia pun sebutlah kepada Imam Malik, untuk guru dia rahimahullah ta'ala, pasal perkara tersebut. Dengan usaha berserta tawakal, aku mendapat rezeki. Imam Malik berkata, suka Imam Malik. Imam Malik suka, berkata, mu betul, aku betul kau. Kamu betul kat mana wahai tok guru aku? Kata, mu usaha dapat rezeki. Aku ni daripada tadi duduk sini dak usaha benda belum. Mu buat rezeki aku. Mana? Betul dak tok guru kau hebat lagi. Mana Imam Malik duduk saja situ, duduk situ dak bergerak-bergerak. Imam Syafi'i hak bawa mai rezeki boleh makan. Imam Syafi'i tadi usaha boleh makan. Imam Malik dia ada tawakal sepenuhnya pada Allah Taala. Kena sungguh peristiwa itu, iaitu dia duduk situ, duduk usaha, duduk kerja benda pun, maka rezeki tu mari dengan jalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka betul kedua-duanya. Ikut tahap masing-masing. Jangan kita ni, aku tahap iman tinggi dah, tawakal, duduk rumah saja. Lepas tu lapor marah orang. Duduk lapor marah orang. Ada orang peringkat tawakal sungguh-sungguh, iman dia tinggi dah. Sebab apa? Dia kenyang tu dengan sikit dah. Ada tak? Ada. Kan baru ni kan ada kan? Orang hok ditemu ramah keluar daripada penjara Israel kan? Seorang pemuda Palestin diseksa, tak beri makan, tapi dia kata memang aku tahan kerana aku isi masa aku dengan zikir. Maka hilang rasa lapar, mari rasa nikmat zikir. Allah Rabbi. Nak boleh tergetu je orang sekalian tak? Nak boleh tergetu ku bila? Kena usaha. Kadang-kadang kita kerana luahnya nikmat, maka nikmat ibadat tu tak terasa. Mereka kerana besarnya ujian, maka nikmat ada pada ibadah. Itulah sebenarnya, mereka lah sebenarnya yang berada dalam nikmat yang sebenar-benarnya. Nikmat sebenar-benar tu, ibadah boleh rasa lazat. Kita ni sebenarnya terpenjara dengan nafsu kita sendiri. Kita sebut mereka terpenjara di bumi mereka tu, tak ada lari mana. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang bebas. Bebas apa? Bebas jiwa, yang menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang bebas ni sebenarnya kita terpenjara dalam diri kita sendiri, dengan banyaknya kebimbangan kita. Baik. Kemudiannya hilang
dan ikhlas bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Wak mari sama, setiap pagi kita keluar tu lillahi taala, aku keluar kerja cari rezeki. Lillahi taala, lillahi taala. Kenapa? Kerana Allah Taala yang suruh bekerja, maka kita pun bekerja. Jadikan usahamu juga demi Allah Subhanahu wa taala, nescaya engkau menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bila kita sama letak niat kita kerana Allah, maka mendapat kita daripada usaha kerja tu rezeki dunia dan untung akhirat. Kalau tidak, kita mungkin mendapat rezeki dunia sahaja, tidak mendapat untung akhirat. Rugilah. Yang kedua, hendaklah pekerjaanmu itu mulia lagi halal. Kita sebut dah di sikit tau. Halal punca rezeki, halal cara kerja, halal jalan belanja. Kena bab rezeki ni dia tiga. Dari mana, bagaimana, ke mana. Dari mana punca rezeki, bagaimana awak cari rezeki, dan ke mana rezeki awak belanja. Dah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah. Tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam akhirat esok-esok, melainkan dia ditanya dengan 4 jenis soalan. Yang pertamanya ditanya tentang umurnya, pada apakah dihabiskan umurnya itu. Buat benda, umur banyak-banyak habis dalam buat benda apa? Maka ditanya. An jasadihi fima ablah, pada jasadnya, anggota tubuh badannya, dia gunakan ke mana? Itu soalan kedua. Soalan ketiga, wa an ilmihi madza amala fihi, dan pada ilmunya apakah yang dia amalkan daripada ilmu tu. Sebab tu setiap ilmu yang dengar, usaha beramal walaupun sekali. Kenapa nak melepaskan tanggungjawab ni? Orang beramal dah sekali, kurang ditulis orang yang pernah beramal dengan ilmu. Sebab tu disebut salah satu bab sekali semua hidup ni, ilmu apa? Ilmu amalan sunat tasbih. Sunat tasbih ni ulama-ulama sebut boleh buat tiap hari mujur, seminggu pun tak apa. Tak boleh sebulan, tak boleh sekali setahun. Biasanya sekali setahun ni orang buat bila? Malam raya. Nak pergi duduk malam raya, moleklah amalan tu. Kalau duduk pun biar sekali lah seumur hidup. Kerana salah satunya kita akan ditanya tentang apa yang kita telah belajar. Maka kita buat walaupun sekali. Dan yang keempat, ditanya pada seorang anak Adam, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pada bab umur, bab jasad, bab ilmu, soalan saja. Tapi bab harta, soalan mari dengan dua arah. Wa an malihi, dan tentang hartanya ditanya apa? Min aina iktasabahu, daripada mana harta tu diperoleh. Daripada jalan halal ke tak? Jalan hak lurus syarak ke tak? Cara yang lurus syarak ke tak? Kalau luluh, maka harta hak boleh tu adalah harta rezeki yang halal. Tapi tak habis itu, ditanya pula pada harta kita, wa fi ma anfaqahu, pada apakah harta itu dihabiskan, digunakan, dijolikan, pada bab benda. Maknanya harta ni kena jaga molek. Mari kat mana, keluar ke mana, akan ditanya kedua-duanya setiap orang daripada kita hari kiamat esok-esok. Habis 4 soalan ni, barulah berganjak kepada urusan yang seterusnya. Jadi ada berapa golongan? Ada 4 golongan sekurang-kurang. Ada masuk rezeki tak betul, keluar rezeki pun jalan tak betul, waliyazubillah, berat kali. Ataupun masuk jalan betul, masuk jalan tak betul, keluar jalan betul. Biasanya orang buat contoh, buat konsert amal, konsert hak maksiat ni, konsert orang puang, menari, berjoget apa semua. Lepas tu nama konsert amal. Buat apa? Konsert amal demi Palestin. Mana boleh program hak maksiat nak diguna untuk buat ibadah. Maka perkara ni tercela. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuan molek, cara tak molek, maka tak boleh buat. Pada syarak tak boleh buat. Ataupun orang panggil
Cara Robin Hood. Mana? Pergi ropok pitih orang kaya, pergi beri ke orang miskin. Nampak molek selapih. Pada syarak Islam tak setuju dengan perkara tersebut. Kerana hak tu perbuatan jahat dah. Orang kaya jahat biar orang miskin tu satu peringkat. Tapi kita nak pergi curi harta orang dengan jalan hak tidak betul, nak uwi kepada orang hak memerlukan, hak tu pun cara hak tidak betul. Itu dua. Yang seterusnya, jalan masuk rezeki betul, keluar pada tempat hak tak betul. Kerja molek, kerja halal. Tapi pitih itu dia habiskan pada perkara-perkara yang melanggar syarak. Melanggar syarak. Yang paling baik yang kita nak ialah mari sumber rezeki daripada jalan halal. Keluar rezeki digunakan pada jalan-jalan kebaikan dan jalan kebajikan yang luluh pada syarak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga-jaga pada rezeki masing-masing jemaah sekalian. Hendaklah pekerjaanmu mulia lagi halal. Baik. Yang ketiga, bekerjalah dengan niat khidmat kepada manusia. Hak ni cara nak menambah pahala pada kerja kita. Dia kerja keluar tu niat hak tadi tu boleh pahala dah. Macam mana nak membesarkan lagi pahala pada kerja kita tu? Dengan kita niat khidmat kepada manusia. Apa jadi boleh pahala? Kerana pada hadisnya, sesungguhnya Allah Ta'ala menolong hambanya selagi mana hambanya itu menolong saudaranya. Dan memang pun jemaah sekalian, dalam kerja-kerja kita ni sebenarnya kita khidmatkan orang, memudahkan urusan sesuatu. Cuma kita boleh gaji, boleh upah selepasnya. Kalau kita tak buat, susah dia. Walaupun ada pitih. Contoh orang pergi ke laut, khidmat dia. Khidmat mencukupkan makan kepada orang yang duduk darat. Tak? Orang buat kerja kebun darat, dia membekalkan hasil pertanian atau kalau dulu kok beras padi kepada orang hak ke laut. Maka tukar barang. Dulu saya tak ada pitih kan. Tukar barang kan. Orang darat ni temu dengan orang ke laut, dia sistem barter lah. Sistem barter tu sebenarnya bukan tukar sahaja, dipanggil jual beli juga. Kerana dengan dua benda bernilai. Contoh ikan khisi dah. Dulu tak ada kilo lagi, wangi dia dulu. Kati ke cupok panggil. Dak ikan nak pergi cupok. Kati tau. Mungkin kati lah. Contoh tiga kati. Orang darat kata, aku nak beli 3 kati khisi mung ni dengan sekati berah. Orang tahu kata, takkan aku 3 musa. Dia pun negotiate lah. Ada apa? Tawar menawar. Dah 1,5 kilo berah. Khisi 3 beras sekati setengah. Beras sekati ke secupok? Aku anda. Kalau beras cupok pula tau. Cupok katang ni tau. Purung dulu. Lepas tu cupok ada pula. Cupok Melayu. Gatang Melayu, gatang Baghdad pula. Cerita dulu. Ayatnya, saling memerlukan. Bila saling memerlukan, kedua-dua ni niat khidmat kepada orang memerlukan, boleh pahala kedua-duanya. Orang kerja jabak, jenis jaga kaunter. Tak? Dia duduk di kaunter tu, menguruskan aduan orang. Orang nak mari buat urusan dia lah yang pertama kali. Maka orang tu, daripada dia khabar tu, baru boleh buat urusan situ sini. Cuma orang marah tu sebab tak ada sama kat kaunter. Kalau ada, alhamdulillah. Maka setiap orang bila niat untuk khidmat kepada manusia lain, boleh pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Khijab dia Petron kata. Petron tu. Pekerja-pekerja tu perlu ditanam dengan niat khidmat sambil tok minyak dalam kereta orang. Kerana majoriti orang tua dengung suka isi situ. Sebab apa? Sebab ada jual tuang. Kat lain kena turun nyok pergi kaunter. Kalau sakit kaki, lengah pula. Isi sendiri tupoh pula. Ni orang belakang marah pula nunggu. Maknanya di situ tu adanya khidmat kerja tolong isi tu menyebabkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain. Orang muda pun suka, saya sendiri. Tak kena keluar kereta. Apatah lagi orang-orang tua yang memerlukan pertolongan, maka dapat pahala, tambahan pahala.
Cuma dipesan oleh guru-guru kita, kalau isi minyak tu kau, sekali-sekala bayar 50 riyal penuh taki contoh, biar 51 riyal. Sia tu buat minum air teh orang tu. Dak jejah sia kita tu dak miskin. Boleh tinggal buat sekali-sekala. Seria kita tu jemaah sekalian, dia senyum macam boleh sejuta. Serah awak. Sebab apa? Sebab jarang orang buat. Jarang orang buat. Cuba buat. Kalau di Mesir, memang dia minta tips dipanggil, upah bekerja. Sebab di Mesir gaji sangat rendah. Jadi orang kerja kat pump station ni, pump minyak ni, dia memang mengarah kepada duit lebih orang beri. Dia letaklah tabung, nanti bagi pula, cukup minggu, cukup bulan. Situ jadi banyak pitih dia tau. Gaji sikit. Gaji kuli sikit. Di Malaysia jarang berlaku. Di Malaysia gaji tu lah. Pendapatan bulanan dia tu, hujung bulan ke minggu ke. Jadi kalau beri tu kadang-kadang kejut. Tengok, kejut dah, habis riyal je lebih. Biar minum air. Oh, terima kasih bang, terima kasih. Kata, macam aku 10 riyal pula kamu. Penghargaan. Dia rasa dihargai. Baik. Yang keempat, tekun bekerja dan menghasilkannya dalam bentuk yang terbaik dan paling sempurna. Tekun bekerja ni istilahnya itqan. Ada hadis sebut, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka gembira jika seseorang kamu buat suatu amalan dan dia bersungguh dalam perbuatan amalan tersebut. Maksudnya kerja sungguh. Buat sesuatu buat dengan sungguh, maka Allah Taala sangat suka. Dan al-itqanu arkanun najah fil hayah. Bersungguh-sungguh itu adalah rukun kejayaan dalam kehidupan seorang. Bila sungguh, insya-Allah kejayaan lebih dekat. Maknanya setiap orang Islam kalau beramal dengan bab ni, tekun bekerja ni, maju ke depan banyak umat Islam tau. Maju ke depan banyak Kerana setiap orang melaksanakan amanah kerjanya dengan sebaik-baik yang mungkin. Bukan hanya tunggu duit gaji dia sahaja, tidak. Yang kelima, redha dengan apa yang Allah kurniakan kepadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Berarti situ dah. Awal sikit berarti ni. Sebab saya ada khusus. Lepas tu kunci pintu khusus tu di saya pula. Online aja. Tapi saya hok menguruskan ni. Buka dah rumah tu. Google Meet tu. Kalau tu orang Google Meet dah balik, naya korang. InsyaAllah. Dan minta maaf lah tak boleh tolong tahlil lepas ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna wa tammim taqsirana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.